What's up bro? Dan sis, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, Mr. Palatau, the king of Palatau. Boleh follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Okay, yang paling ramai nantikan pemenang giveaway, tengoklah dekat skrin korang sekarang ni. Pemenang ni aku akan kontak melalui DM Instagram dia. Kalau dia tak balas ataupun respon dalam tempoh 50 jam, kita cari pemenang baru. Tapi selalunya diorang ni confirm akan balas barang free kot, siapa tak nak. Dan macam biasa, dekat ruangan description kat bawah, aku akan letak satu link yang involve.co tu, bawa korang ke page Lazada yang jual baju AEW. Kali ni baju Orange Cassidy. Nak tahu design apa, korang tekanlah sendiri link tu. Sebab harga dia memang murah, bawah RM30. Dan kalau korang pakai Instagram, korang kena follow Instagram Berita WWE. Kenapa kena follow diorang? Kalau kat Malaysia ni, kalau Instagram pasal news wrestling ke WWE ke, diorang ni lah yang paling banyak followers. Korang follow diorang, korang boleh dapat news secara on the go tiap kali korang buka Instagram. Dan sekarang ni, kalau korang minat wrestling, dalam masa yang sama korang minat bola, korang main Fantasy Premier League ataupun FPL, korang boleh join Liga Berita WWE. Korang bukan je boleh main dengan min Berita WWE yang tak power tu. Korang boleh main dengan Abang Wrestling. Korang boleh main dengan aku, Hazwan Shah Bebe. Korang boleh main juga FPL ni dengan Anwar Haziq. Yang tu palatau bola daripada ML Studios. Dan juga korang pun boleh main dengan Bro Hans. Bro Hans daripada Forest Studio. Diorang ni Bro Hans dengan Anwar Haziq ni pun aku tahu diorang pun layan wrestling juga. Kalau korang nak main FPL Liga Berita WWE ni dengan kita orang berlima ni, make sure korang follow Instagram Berita WWE. Lepas tu tengoklah dekat post diorang tu, diorang ada share kod Liga. Dan thank you guys, kita dah pun berjaya dapat 15,000 subscribers untuk channel Hazwan Shah Wrestling. Aku tahu, aku kena share kat korang logo baru. Yang tu next video lah, kita kasih settle video ni dulu. Yelah, banyak lah fantasy lah, pemenang giveaway. Tak nak lah aku padatkan semua dalam satu video kan, serabut nanti. Sebab sekarang ni aku nak review AEW All Out. Aku tahu dah agak terlambat, tapi nak buat macam mana? Sebab aku dah berapa hari ni memang aku sibuk gila nak shoot video, tak ada masa. Video ni aku shoot lepas, kira malam lepas aku tengok Finn Balor dengan Adam Cole ni lah. Finn Balor dah menang jadi NXT champion kan. Kalau nak aku cakap yang tu, aku pun, kalau tanya aku memang nak Finn Balor yang jadi NXT champion. Sebab Adam Cole dah lama sangat jadi champion. So sekarang ni kita tengok apa yang Finn Balor boleh bawa sebagai seorang champion dekat NXT. So balik pada point tadi, kita nak ulas AEW All Out. Tapi sebelum tu, kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Okay, first kali aku nak ulas pasal match yang berlangsung dekat The Buy-In, ataupun lebih kurang macam pre-show match antara Serpentico lawan dengan Joey Janela. Okay, match ni bagi aku, match ni sangat solid, tapi dia tak ada build up yang baik. Dan dalam match ni pun tak nampak ada penceritaan apa-apa yang diorang cuba nak sampaikan. So secara overall bagi aku, match ni okay je. Tak ada apa-apa yang best, ataupun tak ada apa-apa yang boring Sebab match solid, tapi dia macam tak cukup rasa, tak cukup seri build up memang gila. Satu lagi match yang berlangsung dekat The Buy-In ni, ada Private Party lawan dengan Alex Reynolds dan juga John Silver daripada kumpulan The Dark Order. Okay, apa yang aku suka dekat match ni, aku suka everything yang berlaku daripada tengah-tengah match sampai habis match. Tapi daripada mula sampai tengah tu bagi aku memang tak best, memang pacing dia agak slow. Tapi bila dah start tengah-tengah tu, aku agak impress dan aku agak terhibur tengok. Aku rasa match ni memang best. Lagi-lagi aku rasa yang bagusnya dalam match ni bila kita nampak Alex Reynolds dengan John Silver yang selama ni nampak macam jobber, kali ni aku nampak diorang ada menyinar sikit. Dan lepas nampak diorang tunjuk apa yang diorang boleh buat tu, somehow aku mengharap diorang menang match tu. Lagi-lagi bila Dark Order dekat Dynamite baru-baru ni semua diorang ada momentum kan. Aku nak lah diorang menang. Tak kisahlah kali ni Private Party kalah, aku rasa tak ada masalah sangat kot. Tapi tak, keputusan dibagi dekat kemenangan dibagi dekat Private Party, bukan pada The Dark Order. So aku agak sedih lah kat situ. Sebab somehow tiba-tiba aku tengok John Silver dengan Alex Reynolds, diorang keluarkan apa yang diorang tak pernah tunjuk dekat kita sebelum ni. Perlawanan pembukaan, kita ada match antara Dr. Britt Baker DMD dengan Big Swole dalam Tooth and Nails punya match Ni tak boleh nak kata movie match Aku rasa macam clinic brawl Dia datang klinik, lepas tu brawl dalam klinik. Dia tak cinematic langsung.
Dan dalam match ni, match ni aku tak berapa berkenan lah. Memang aku rasa match ni walaupun dia ada fun spot, bagi aku match ni ada boring sikit sebab nampak macam berterabur, bersepah, dan dalam satu dan korang boleh nampak lah yang diorang sebenarnya macam tak tahu apa yang diorang kejar dalam match ni tau. Macam semua benda execution aku rasa macam tak berapa nak cantik lah. Even banyak benda nampak dibuat-buat. So aku memang tak okay lah dengan match ni. Aku rasa diorang patut relax lah dalam match ni, bukan macam ada something yang diorang nak kena kejar. The Young Bucks lawan dengan Jurassic Express lah. Yang ni aku rasa untuk number 1 contender untuk AEW World Tag Team Champion. Keputusan kat sini The Young Bucks menang. Aku rasa memang menarik dapat tengok Young Bucks dengan kejap lagi kita nak bagi dengan FTR lah, sebab FTR menang yang match malam tu. Tapi kita cerita pasal match ni dulu. Young Bucks dengan Jurassic Express, kualiti perlawanan bagi aku memang best. Match ni memang best, aku sangat puas hati. Dan dekat sini apa yang menarik je, karakter yang cuba Young Bucks bawa lepas Hangman Page dah screw diorang sebelum ni, kali ni nampak satu another side of the Young Bucks, which aku rasa macam menarik dan interesting untuk tengok. Dan even walaupun diorang macam tumpuan kat sini, aku tak boleh deny yang Jurassic Express pun dah buat satu kerja yang sangat baik dalam match ni. Bagi aku empat orang ni memang sangat perform dalam match ni. Dan interesting lah nak tengok apa yang Bucks akan cuba bawa dari segi karakter lepas ni dalam AEW. Match diorang memang best. Next, kita ada Casino Battle Royale. So dalam apa yang berlaku dekat Casino Battle Royale dekat All Out kali ni, aku rasa highlight dia first kali adalah Matt Sydal lah yang muncul sebagai yang keluar pada entry Joker last kali. Dan highlight dia kat sini bila dia nak buat dia punya finisher dia tu, tapi dia tergelincir dan dia landing agak nasty lah. Tapi nasib baik macam kepala dia tak terhantuk dekat turnbuckle tu, kalau tak mungkin boleh injured. But somehow dia manage, dan aku rasa macam benda tu orang ingat sekejap lepas tu orang lupakan. Aku nampak macam semua orang profesional lah. Dan Hobbs yang badan besar tu, aku rasa dia macam try tu pergi peluk Matt Sydal dan nak tanyalah dia okey ke tak okey. Aku rasa satu element of professionalism lah kat situ. So tak banyak benda pasal Matt Sydal. Aku tak rasa dia curi tumpuan pun, sebab lepas tu tak nampak, kira macam tak nampak dia buat apa-apa yang wow sangat. Tapi dari segi keputusan kat sini, aku rasa memang no one else deserve the win lah. Memang Lance Archer, dan sampai sekarang aku rasa Lance Archer adalah superstar yang paling solid gila dalam AEW. Tapi dream match aku bila aku tengok Lance Archer ni, aku memang nak tengok dia lawan dengan Brody Lee. Dua badan besar yang bagi aku macam nampak solid dan nampak keras gila. Nampak macam susah nak tumbangkan diorang ni. Ada yang aku tak suka juga dalam match ni, bila Phoenix dengan Pentagon Junior, Penta memang macam tak ada function gila lah. Diorang ni patutnya boleh kata level main eventer punya superstar, tapi kat dalam AEW diorang tak dilayan sebegitu. Matt Hardy lawan dengan Sammy Guevara dalam Broken Rules match. Match ni berlangsung dengan tak lama sebab ada something happen, which is Matt Hardy injured dalam match ni. Agak nampak nasty juga dia punya landing, sebab dia land dekat concrete kan. So bila dia macam tiba-tiba dengar cerita yang dia dah macam dah fainted, dah macam unconscious, lepas tu dia sedar diri balik, aku percaya benda tu, sebab benda ni bukan benda main-main. Dan bila Matt Hardy bangun, aku nampak macam AEW management memang nak stopkan benda match tu, sebab nak tengok keadaan Matt Hardy ni. Tapi nampak Matt Hardy ni yang macam tak nak kalah, beria bersungguh nak langsungkan perlawanan tu. So bila match tu dah berlangsung balik, macam tak banyak benda yang berlaku, panjat-panjat, tiba-tiba terjatuh and then menang, macam tu je. So quality match ni bagi aku memang sucks gila. Tapi aku faham kenapa dia sucks gila, sebab Matt tengah injured kot. Dan aku rasa apa yang aku rasa time aku tengok match tu, aku rasa macam Sammy Guevara ni sengaja kalah supaya match tu boleh berhenti. Macam dia pun mungkin risaukan keadaan Matt Hardy dengan sebab ada sense of professionalism dekat dia, dengan sense dengan ada rasa concernnya dia dekat Matt Hardy, dia sengaja landing jatuh macam tu and then sengaja buat-buat kalah, macam habiskan match ni cepat, and then supaya Matt Hardy ni boleh diperiksa lah. Dan lepas tu fall out apa yang berlaku, Matt Hardy masuk hospital tu semua, aku rasa korang boleh search sendirilah kot dekat internet, sebab aku pun tak berapa nak follow sangat. Sebab macam aku cakap, ini dah hari Selasa ni baru aku sempat shoot video. Aku edit pun aku tak tahu hari apa, aku upload pun tak tahu hari apa. Silap-silap dah berlangsung Dynamite dah, barulah korang dapat tengok benda ni. Sekejap, sorry, hari ni hari Rabu. Nampak aku punya terlalu busy sangat sampai hari pun aku silap. Thunder Rosa lawan dengan Hikaru Shida untuk AEW Women's World Champion.
Yang ni memang tak banyak gila benda nak cakap. Memang instant classic. Memang good wrestling match antara dua-dua women superstar ni. Tapi tak ada something yang terlalu wow jugalah dalam match ni. But somehow match ni bagi aku tak ada rasa boring langsung. Dan aku rasa AEW kena simpan Thunder Rosa ni sebagai diorang punya women's punya talent lah dekat dalam AEW ni. Boleh lagi bagi ada depth lah dalam AEW punya women division. Next, Matt Cardona, Scorpio Sky, Natural Nightmare lawan dengan The Dark Order. Untuk match ni, aku rasa match ni kira okay, best lah juga, tak adalah terlalu best dan memang tak boring lah match ni, okay je. Cumanya match macam ni kita boleh tengok kat Dynamite je kot. Macam tak perlu lah match ni ada dekat AEW All Out. Instead of dia orang buat 4 lawan 4, yang minggu ni ada Dustin Rhodes lawan dengan Brody Lee untuk TNT Champion. Yang tu lah aku rasa patutnya buat dekat All Out tau. Walaupun yelah TNT kenalah dekat Dynamite kan, tapi still patutnya match tu lah. Mungkin buat je lah Dustin Rhodes lawan dengan Brody Lee, Dustin Rhodes menang, and then disebabkan dia menang dekat Dynamite tu, dia dapat lagi sekali lawan Brody Lee, tapi kali ni untuk championship pula. Do something like that lah. Ataupun Matt Cardona yang lawan dengan Brody Lee ke. Sebab 4 lawan 4 ni nampak messy sikit, nampak serabut sikit, tapi tak teruk sangat lah dia punya serabut. Sebab match ni pun still okay. But benda yang kita boleh tengok dekat Dynamite kot, tak perlu ada lah match ni dekat AEW All Out. AEW World Tag Team Champion antara FTR lawan dengan Kenny Omega dan juga Hangman Page. Okay, aku tahu ramai yang agak kecewa dengan match ni, tapi sorry to say, aku sebenarnya agak enjoy dengan match ni. Sebab yelah, kita dekat AEW selama ni tag team nampak banyak sangat spot fest, banyaknya fun spot, fast pace, dive sana dive sini. Tapi kali ni diorang bagi satu lagi instant classic punya match, dan dalam match tu ada storytelling yang sangat baik. Tapi aku tak tahu kenapa ramai gila tak minat lah. Aku rasa ini quite good dan quite decent. Bagi aku best lah. Aku tak rasa match ni patut dapat kritikan yang ramai orang duk kritik-kritik. Patutnya lagi best. Ada Kenny Omega, ada FTR, tapi tak best kan. Bagi aku best je lah. Ini pendapat aku. Aku tak tahulah apa yang korang rasa. Cuba korang bagi feedback korang dekat ruangan komen kat bawah. Dan keputusan kat sini, aku tak tahu lah. Aku suka lagi Kenny Omega dengan Hangman Page retain dan kekal lagi sebagai AEW World Champion. Sebab World Tag Team Champion. Sebab aku nak tengok repeat sebenarnya antara diorang dua dengan Young Bucks. Sebab bila diorang lawan hari tu, match diorang memang best gila. Aku harap kali ni macam Young Bucks yang boleh ambil title tu daripada diorang. But somehow FTR menang, okay je, tak ada masalah pun. Lepas ni boleh tengok Young Bucks dengan FTR pula. But itulah, match ni patutnya, tak bagi aku lah, tak patut dapat kutukan yang sangat tinggi macam apa yang dia dapat lah. Storytelling dalam match baik gila kot. Mimosa Mayhem match, Orange Cassidy lawan dengan Chris Jericho. Okay, dalam match ni tak ada apa-apa yang aku suka, tak ada. Tapi apa yang aku okay, everything about this match aku okay je. Okay je, average je. Tak terlalu wow, tak terlalu down. Tapi apa yang aku tak okay dalam match ni, terlalu obvious diorang buat-buat macam sikit lagi nak jatuh, sikit lagi nak jatuh. Somehow aku rasa macam kalau aku tengok Royal Rumble, WWE buat bila lagi macam nak jatuh, ataupun dalam Battle Royale mana-mana diorang nak terjatuh, nampaklah realism tu. Tapi dekat match ni, macam dekat pool yang air oren campur alkohol tu, nampak terlalu buat-buat. Nak kenakan kaki dekat situ, nak kenakan kepala, nak jatuh badan. Seriously, aku rasa macam mungkin perlu praktis yang lebih. Aku pun tak tahu lah. Tapi somehow sebagai seorang yang tengok match tu, aku rasa match tu boleh jadi lebih baik. Tapi itulah, dalam match ni memang tak best. Tak ada nak kata tak best tau. Dia okay je lah. Tak ada yang terlalu teruk dan tak ada apa yang terlalu best lah. Kira macam patutnya kualiti perlawanan macam ni pun buat kat Dynamite je kot. Ini pay-per-view bye. Last kali MJF lawan dengan Jon Moxley. Build up yang sangat baik menuju ke perlawanan ni. Aku rasa atas gelanggang dua-dua ni ada chemistry lah. Tapi secara overall kualiti perlawanan diorang bagi aku pun biasa lah. Kira macam okay, not that bad, best. Dia macam aku rasa AEW All Out ni banyak benda yang average juga lah, which is lain daripada yang kita pernah tengok sebelum ni. But then untuk match ni kira okay. Ending yang bagi aku agak acceptable. Sebab aku agak macam
tak sabar nak tengok apa sambungan antara MJF dengan Moxley ni, ataupun MJF akan ada masalah dengan Wardlow ke apa ke. Wardlow. Aku tak tahu apa nama dia nak sebut macam mana. Tapi itulah, bila dah baling cincin, Moxley buat apa dia punya finisher dia. Somehow aku rasa macam perlu diteruskan lagi, sebab MJF punya mic skill macam mana pun untuk feud apa-apa pun, aku akan rasa benda tu best dari segi promo ke apa. So build up apa-apa yang MJF akan involve, tak payah risau. Tapi itulah, aku harap lepas ni kalau dia repeat balik, kualiti perlawanan dia orang mesti kena best lah. Dan itulah main event kot, sepatutnya perlawanan bagi aku kena best. Tapi okey lah, biasa je lah. Ini satu lagi match aku rasa dapat tentangan ramai kata tak best. Dan aku rasa tak adil untuk nak kata tak best langsung. Tapi untuk nak kata okey tu, aku setuju lah, sebab dia memang okey. Secara overall, kalau aku kena bagi bintang untuk AEW All Out 2020 ni, daripada 10 bintang, aku bagi 5 bintang sahaja. Okey, kenapa? Ada 10 match, 5 match aku rasa okey dan aku rasa boleh lah, best lah. Lagi 5 match memang bagi aku tak best, tak terhibur, tak capai expectation. So layak je lah aku bagi 5 bintang. Dan satu lagi, biar kekal 5 bintang tu sebab ini AEW kot. Aku rasa AEW punya pay-per-view sebelum ni memang best. Aku boleh bagi bintang yang tinggi. Aku terhibur dengan kebanyakan match. Tapi kali ni aku tak rasa benda tu. Aku rasa dia punya boring tu dah sama macam, aku kalau compare ni, nanti ada yang komen kata janganlah compare. Tapi sorry to say lah, sekarang ni bila dia tak best, dia dah sama macam WWE punya pay-per-view lah, yang main roster tu kan. Aku rasa NXT punya takeover, NXT punya weekly show jauh lebih baik daripada AEW punya pay-per-view kali ni. Tapi tak ada masalah lah kot, sebab AEW selalu deliver. Tapi kali ni bila tak deliver, macam yelah, tak selalu nak menjadi kan benda yang kita buat kan. Kalau kita main apa sukan ke apa pun, ada hari kita jadi, ada hari kita tak menjadi. So samalah kot macam AEW. Aku rasa tak ada masalah. Cumanya kalau orang tak setuju benda tu, mungkin sebab AEW punya pay-per-view ni 3-4 bulan sekali je. So patutnya diorang kena deliver betul-betul lah. So kat sini bergantung pada pendapat masing-masing. So itu saja review AEW All Out 2020 kali ni. Yes, untuk next video aku akan share kat korang logo baru Hazwan Shah Wrestling. Itu sajalah. I'll see you guys again in the next video.